Bayaran fasa pertama bantuan prihatin nasional akan dibuat secara berperingkat mulai 6 April ini. Kadar tangkapan individu ingkari Perintah Kawalan Pergerakan menurun lebih 21%. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Bayaran fasa pertama Bantuan Prihatin Nasional BPN akan dibuat secara berperingkat mulai 6 April ini. Jumlah agihan RM5.63 bilion melibatkan 8.3 juta penerima isi rumah dan individu bujang tertumpu kepada golongan B40. Menerusi satu kenyataan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan fasa kedua pembayaran akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak yang terlibat, terutama Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Simpanan Nasional dalam membolehkan BPN dipercepat demi membantu rakyat yang terjejas dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau juga menasihati rakyat agar berhati-hati dengan skema yang akan cuba mengambil kesempatan menipu penerima BPN. Baik cadangan menangguhkan sementara bayaran balik pinjaman perumahan, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA pula akan dibincangkan pada mesyuarat Kabinet Rabu ini. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan selepas itu. Cadangan-cadangan lain yang turut diterima akan turut dibincangkan pada mesyuarat sama. Semua cadangan akan dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian dan agensi yang berkaitan. Ya, jadi tunggulah pengumuman kalau ada mengenai ini. Tapi perbincangan akan dalam kabinet insya-Allah minggu depan. Jadi kita tunggulah lepas perbincangan kabinet. Ya, insya-Allah. Ya, semua ada banyak cadangan, tapi kita akan bincang cadangan-cadangan yang boleh membantulah. Ya. QPEX dan Pergerakan Pemuda UMNO mencadangkan supaya kerajaan memberi penangguhan pembayaran pinjaman 6 bulan kepada penjawat awam bagi meringankan beban masing-masing sepanjang penularan COVID-19. Saudara, 150 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan sehingga tengah hari tadi, menjadikan jumlahnya di Malaysia sebanyak 3,483 kes. Ya, kes pulih pula 88 orang menjadikan jumlah kumulatif 915. Manakala kes kematian bertambah 4 lagi menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 57 kes. Daripada jumlah 150 kes baru yang dilaporkan, 80 adalah berkaitan dengan perhimpunan di Sri Petani. Sehingga kini seramai 99 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 50 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, di duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 kes lagi kematian berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 57 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kesemua 4 kes kematian adalah melibatkan warga negara Malaysia. Keempat-empat mangsa tersebut mempunyai latar belakang penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi dan diabetes. Baik, kebanyakan kes positif COVID-19 ketika ini berkait dengan mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling
iaitu 1,545 kes daripada 3,483 kes keseluruhan atau 44.36%. Kluster ini yang terbesar dan telah mempunyai beberapa generasi kluster jangkitan, misalnya melibatkan ahli keluarga mereka, kontak rapat di masjid dan juga madrasah tahfiz. Ya, sehubungan itu, Kementerian Kesihatan akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi mengenal pasti dan menguji semua kontak rapat dalam kalangan kumpulan yang berisiko tinggi tersebut. Orang awam juga disuruh agar menghubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk disaring sekiranya menghadiri ataupun mempunyai kontak rapat dengan mereka yang menghadiri perhimpunan tersebut. Orang awam dipohon untuk memberikan kerjasama kepada agensi-agensi yang terlibat dalam mengekang kejadian COVID-19 di Malaysia. Seperti dimaklumkan, tempoh 2 minggu fasa kedua PKP adalah amat penting di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Kadar tangkapan dan penahanan individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua di seluruh negara menurun sebanyak 21.18%. Penurunan kadar tangkapan itu membabitkan 413 individu berbanding 524 orang kemarin. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau berharap trend tersebut berterusan kerana ia menunjukkan pematuhan masyarakat terhadap PKP semakin meningkat. Seramai 380 direman dan 33 dijamin. Dan seramai 362 individu telah pun dituduh di mahkamah. Yang ingin saya jelaskan seperti semalam, iaitu terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Dan saya harap trend ini berterusan. Dan seperti saya sebutkan tadi bahawa ianya mungkin boleh dianggap sebagai gambaran bahawa pematuhan semakin meningkat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Bangunan Perdana Putra Putrajaya. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Menteri Pertahanan berkata, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan 731 sekatan di seluruh negara semalam selain memeriksa 426,764 kenderaan. 26,202 pemeriksaan mengejut di premis tertentu turut dijalankan. Bapa pula diminta jangan bimbang dengan kebajikan anak mereka yang berada di institusi pengajian tinggi seluruh negara. Kebajikan mereka dijaga kerajaan termasuk makan dan minum. Saya tahu dah lama mereka berada di sana, lebih daripada 14 hari. Ibu bapa mula risau tentang anak mereka, bagaimana kedudukan anak mereka di sana. Kerajaan memberikan jaminan bahawa kita akan pastikan kebajikan anak mereka. Kita akan pastikan tidak ada isu besar yang berkaitan dengan anak mereka, dan dari segi semuanya saya dah sebutkan ditanggung oleh kerajaan. Dari segi kebajikannya jangan diragui. Jadi ibu bapa jangan rasa gundah dan golana, serahkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi, insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan dijaga dengan baik.
Setakat hari ini, 184 kes berita palsu berkaitan COVID-19 melibatkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) dan polis dibuka. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mendedahkan 48 kertas siasatan melibatkan SKMM dibuka dengan 24 kes merupakan siasatan aktif, 6 telah dituduh di mahkamah sementara 5 lagi diberi notis amaran. Kita sangat duka cita kerana ternampak semacam ada peningkatan berita palsu yang berlaku sepanjang kes COVID-19 dan ini menyebabkan kita mengambil tindakan yang tegas. Ada dua pihak yang bertindak. Ini lebih untuk Datuk Saifuddin turut menghargai usaha syarikat telekomunikasi dalam menyampaikan pesanan serta peringatan mesra kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan syarikat telekomunikasi juga katanya sedang berusaha memastikan capaian internet memuaskan sepanjang tempoh PKP. Pihak kementerian juga katanya bersedia membantu penggiat seni dengan peruntukan disalur kepada Perbadanan Kebajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Sementara itu, beliau berkata perkara sama juga perlu diberikan kepada pegawai berstatus sambilan di bawah Jabatan Penyiaran Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan hab simpanan dan penyampaian sumbangan COVID-19 Parlimen Indra Mahkota di Kota Sas, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemantauan cuaca untuk tempoh 24 ke 48 jam yang lalu mendapati banyak kawasan-kawasan di bahagian Semenanjung yang telah mengalami hujan. Keadaan cuaca yang lembap di kebanyakan tempat ini sedikit sebanyak telah membantu mengurangkan kawasan-kawasan yang mengalami cuaca panas. Pemantauan untuk gelombang haba hari ini mendapati tiada mana-mana kawasan untuk bahagian Semenanjung yang diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 untuk menghadapi gelombang haba, berbanding 2 yang direkodkan pada hari semalam serta 12 yang direkodkan pada hari yang sebelumnya. Namun demikian, untuk negeri Sabah hari ini terdapat satu kawasan yang baru sahaja dimasukkan di bawah pemantauan berkenaan, iaitu daerah Nabawan di bahagian pedalaman Sabah. Daerah ini didapati telah sejak daripada 1 April merekodkan bacaan suhu harian yang lebih tinggi berbanding hari biasa, iaitu melebihi 35 darjah Celsius, dan bacaan suhu yang terkini hari ini adalah sebanyak 35.9 darjah Celsius. Oleh yang demikian, kami menasihatkan kepada orang yang berada di kawasan sekitar agar untuk minum banyak air semasa cuaca panas sedang melanda ketika ini. Untuk keadaan cuaca semasa pula, hujan yang berlaku di negeri Perak sehinggalah ke negeri Sembilan pada petang tadi ketika ini telah pun beransur reda, kecuali beberapa tempat lagi di daerah Sabak Bernam, Hulu Selangor, daerah Batang Padang, Kerian dan juga Larut Matang Selama. Dijangkakan hujan yang sedang turun di kawasan-kawasan ini akan reda sepenuhnya menjelang pada lewat malam ini, iaitu apabila kelompok awan hujan ini keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan. Untuk negeri Sarawak pula, hujan yang berlaku pada petang tadi telah pun beransur reda di kebanyakan tempat, kecuali untuk daerah Maradong di bahagian Serike yang masih lagi mengalami hujan. Dijangkakan akan reda dalam jangka masa 1 jam lagi. Kawasan-kawasan lain untuk Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan juga negeri Sabah pula, keadaan cuaca adalah tidak hujan buat masa ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk pagi esok.
bersua kembali. China bersedia untuk terus bekerjasama rapat dengan Malaysia bagi mengurangkan impak negatif penularan COVID-19 di negara ini. Menurut Duta China ke Malaysia, Bai Tian, selain aspek kesihatan, sektor ekonomi juga antara yang teruk terkesan akibat wabak itu. Beliau menyatakannya di Putrajaya selepas menghadiri majlis penyerahan mesin ventilator dan topeng muka daripada China Construction Bank Malaysia dan Beibu Gulf Holding kepada kerajaan Malaysia. Nobody can escape from this very hard impact on the economy. So at the same time, it is very important for all countries, especially China and Malaysia, to unite, to stand together, even closer, even strongly, to have more close cooperation, to explore more ways to sustain our economy, to revive it as soon as possible, to mitigate or to get rid of the very negative impact by the COVID-19. Bagi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerjasama Malaysia dan China penting bagi mencari penyelesaian terbaik menangani impak COVID-19. Economically, of course, everyone is affected by the COVID-19 and also what's happening in the global economy. So I think what is important today is to make sure that Malaysia is on a stable footing to get ready, to get ourselves ready when things improve. So I'm looking forward to my discussion with Ambassador and see how we as a country can work together in facing the challenges ahead, especially with COVID-19. Majlis turut dihadiri Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir. Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di Pasar Borong Selayang, Selangor berada pada tahap kurang memuaskan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa yang mengadakan lawatan mengejut hari ini berkata, peniaga di pasar itu tidak melakukan penjarakan sosial dan tidak menyediakan cecair pembasmi kuman di gerai masing-masing. Ketika bersiaran langsung menerusi laman sosial Facebook milik Kementerian Wilayah Persekutuan, beliau menyatakan sebahagian besar peniaga juga tidak memakai penutup hidung dan mulut yang betul. Saya mahukan supaya pematuhan diperbaiki, mask yang sesuai dipakai. Malah lori-lori yang masuk, saya dah cadang pada Datuk Bandar, mestilah berjadual. Lori-lori itu hendaklah diletakkan pada jarak-jarak yang lebih jauh. Pasar Borong Selayang juga masih beroperasi selepas jam 12 tengah hari walaupun pihak berkuasa telah menetapkan waktu operasi antara 4 pagi hingga 12 tengah hari. Setakat ini ada 8 kes positif COVID-19 di Pasar Borong itu. Lebih 600 bungkus makanan setiap hari disediakan anggota Pertahanan Awam Malaysia APM dan beberapa sukarelawan kepada petugas barisan hadapan yang berjuang memerangi wabak COVID-19. Penyediaan makanan itu meliputi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam kepada semua agensi iaitu petugas hospital dan klinik kesihatan, polis dan tentera. Jelas Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi, Kapten PA Ahmad Syafikri Darus, 30 anggota termasuk sukarelawan terlibat dalam menyediakannya. Sebenarnya kita mengalur-alurkan kepada sesiapa saja, persatuan NGO maupun perseorangan untuk hadir dan tampil ke Kompleks APM Langkawi ini untuk menyerahkan bantuan serta sumbangan. Itu penting supaya kita dapat selaraskan. Dan untuk makluman juga, Kompleks APM ini juga telah dipilih untuk menjadi tempat untuk sebagai pusat pengumpulan barang sumbangan untuk daerah Langkawi. Inisiatif yang bermula sejak 1 April lalu itu mendapat sokongan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Langkawi dengan membekalkan bahan mentah untuk dimasak. Baik saudara, Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak menghalang sepasang pengantin mendirikan masjid hari ini. Ya, majlis akad nikah diadakan di Kampung Bukit Pasir Putih Kelantan itu diadakan mengikut peraturan dan prosedur operasi standard SOP PKP yang dikenakan kerajaan.
Abdul Khalib Abdullah dan pasangannya Nurul Fatih Ahmad Husin selamat diijab kabul kira-kira pukul 10 pagi oleh Imam Masjid Bukit Jeram, Solahuddin Ali tanpa berjabat tangan. Pasangan pengantin dan hadirin memakai topeng hidung dan mulut bagi menjaga jarak sosial 1 meter. Selain pihak keluarga pengantin perempuan menyediakan cecair pembasmi kuman sepanjang majlis berkenaan. Bagi pengantin lelaki, Abdul Khalib, 27 tahun yang berasal dari kampung Kebakat Tumpat berkata, beliau dan pasangannya telah selesai menyiapkan segala dokumen untuk pernikahan itu sejak Januari lepas. Sebab sudah plan kan nak kahwin 4 bulan 4, so walaupun majlis cancel, so tapi kita buat akad nikah jugalah. Sebab sudah plan semua, so alhamdulillah lah. Majlis semua berjalan dengan lancar dan ya, sudah selesai semua. Abdul Khalib berkata beliau bersyukur urusan perkahwinannya dipermudahkan selepas permohonan pulang ke kampung dibuat di sebuah balai polis di Bangi, Selangor, dan pegawai bertugas memaklumkan hanya perlu menunjukkan dokumen perkahwinan sahaja dalam sekatan jalan raya. Sementara itu, bapa bertuanya Mat Husin Muhammad akur dengan arahan pihak kerajaan meskipun kenduri terpaksa dibatalkan. InsyaAllah lah hujung tahun ni. Tengok keadaan lagi mana sebab dalam masa ni boleh ni dia tak bagi perponen lagi kan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK menerima 556 laporan polis berhubung penipuan jualan penutup hidung dan mulut secara dalam talian. Menurut pengarahnya, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad, penipuan itu melibatkan kerugian sebanyak 4.2 juta ringgit sejak Januari hingga 3 April. Setakat ini 39 suspek ditahan terdiri daripada 29 lelaki dan 10 wanita berusia antara 21 hingga 45 tahun. 22 daripada mereka telah didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kaedah, satu saya nak beritahu tentang kaedah bagaimana penipuan itu berjalan. Melalui Facebook 401 kes, ya, melalui WhatsApp 65 kes, mudah.my 27 kes, WeChat 16 kes, Instagram 16 kes, Shopee 10 kes, telefon bimbit komunikasi biasa sebanyak 8 kes, Corzel 5 kes, melalui Google 5 kes, and then yang berjumpa muka ni 3 kes. Kuala Lumpur merekodkan jumlah kerugian paling tinggi sebanyak 1.45 juta ringgit, diikuti Selangor lebih RM900,000 dan Pulau Pinang lebih RM400,000. Bagi mengelakkan ditipu, orang ramai diminta membuat semakan di portal Semak Mula JSJK sebelum membuat sebarang pembayaran. Saudara bekas pengarah program TV RTM Haji Amran Hamid meninggal dunia semasa tidur pada jam 10 pagi tadi di kediamannya di USJ Subang Jaya. Allahyarham yang berusia 80 tahun juga merupakan bekas pengulas sukan di RTM era hujung tahun 60-an dan awal tahun 70-an serta bekas ketua unit sukan RTM. Menurut isteri Allahyarham, sakit kerana menghidap beberapa penyakit termasuk leukemia dan sering mendapatkan rawatan di hospital. Allahyarham meninggalkan 3 orang anak. Jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Mu'minun USJ 2 untuk dimandikan dan dikapankan. Seterusnya disolatkan sebelum dikebumikan kira-kira pukul 9.30 pagi tadi di Tanah Perkuburan Islam USJ 2. Sementara itu, salah seorang rakan sekolah kepada Allahyarham yang juga bekas pengulas sukan di RTM, Datuk Rahim Razali, menyifatkan Allahyarham Amran Hamid seorang yang dedikasi terhadap tugas.
Ya, saya berkenalan dengan arwah Haji Amran ni macam yang anda cakap tadi itu memang dari sekolah lagi kami sama-sama belajar di sekolah menengah Anderson di Ipoh, Perak. Mulai dari tingkatan 3 sampailah ke tingkatan 6. Kami sama-sama satu kelas. Satu darjah, satu kelas. Saya datang balik ke Malaysia tahun 65 untuk memulakan pekerjaan di tanah air. Amran ketika itu sudah pun masuk radio TV Malaysia. Kemudian Haji Amran, sahabat handai, kawan lama dan dari bangku sekolah lagi, itu satu pemergian yang sangat menyedihkan bagi diri saya sendiri sebagai personally. Dan dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi takziah kepada keluarganya. Allahyarham Haji Amran Hamid dilahirkan tahun 1940 di Kuala Kangsar, Perak. Memulakan kerjayanya di RTM pada tahun 1963 di bahagian Melayu Radio Malaysia. Beliau menterjemah skrip induk rancangan ehwal semasa, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Allahyarham bersara wajib pada Disember 1995 ketika menjawat sebagai pengarah TV RTM. Selepas bersara, Allahyarham terus aktif dalam Persatuan Veteran RTM, PVRTM. Semasa bertugas di RTM, Allahyarham ditugaskan untuk liputan sukan antarabangsa seperti Sukan Olimpik 1976 di Montreal, Kanada dan perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 1978 di Argentina. Selain itu, Allahyarham Haji Amran berpeluang membuat liputan siaran langsung beberapa acara penting negara seperti Perhimpunan Hari Kebangsaan dan Majlis Pembukaan Sidang Parlimen. Jasa dan sumbangan Allahyarham dalam bidang penyiaran negara akan terus dikenang. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Tiga masalah utama yang dihadapi perusahaan kecil dan sederhana PKS sepanjang tempoh pelaksanaan PKP dikenal pasti kerajaan. Ia melibatkan isu pembayaran gaji pekerja, sumbangan mandatori bajikan untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kos sewa ruang niaga. Jelas Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, permasalahan itu diajukan oleh persatuan-persatuan PKS. Tidak kurang juga yang berharap kerajaan akan menambah lebih banyak bantuan menerusi pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat. Di dalam keadaan semikian, kita sudah mengadakan 2 mesyuarat termasuk tengah hari tadi, dan kita akan mengadakan lagi 1 mesyuarat pada hari Ahad. Sebelum keputusan ataupun rumusan akan dibawa kepada pihak Majlis menangani masalah ekonomi, iaitu Economic Action Council pada hari Isnin. Hasil keputusan majlis akan diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dipertimbangkan. Terdahulu beliau memberi sumbangan makanan kepada petugas media di Angkasa Puri. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa meminta kerajaan melalui Bank Negara supaya memanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman peribadi yang diuruskan koperasi dari 10 tahun kepada 20 tahun. Lanjutan tempoh itu akan dapat membantu meringankan beban yang ditanggung peminjam yang sebahagian besarnya terdiri daripada penjawat awam yang turut terjejas sejak COVID-19 menular. Jelas Presidennya Dato' Abdul Fattah Abdullah, Angkasa menguruskan akaun kira-kira 1.2 juta penjawat awam yang membuat pinjaman peribadi melalui koperasi. Dan mungkin dalam masa yang sama juga memberikan peluang kepada mereka untuk menambahkan lagi jumlah pinjaman yang mungkin pendapatan ataupun hasil pinjaman tersebut boleh digunakan semula untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi ini harapan kita, dan saya harap kerajaan Bank Negara boleh mempertimbangkan supaya dipanjangkan tempoh bayaran balik
pinjaman daripada 10 tahun sekarang kepada 15 ataupun 20 tahun. Bayaran balik pinjaman peribadi yang diuruskan koperasi sebelum tahun 2013 ialah 20 tahun sebelum Bank Negara mengeluarkan arahan tempohnya ditetapkan kepada 10 tahun. Tempoh lebih panjang bagi melangsaikan pinjaman akan mengurangkan kadar bayaran para peminjam sekaligus meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Ia dilihat langkah lebih berkesan dalam menangani kos sara hidup selepas tamat tempoh 6 bulan moratorium. Tawaran moratorium selama 6 bulan pula memberi manfaat kepada hampir 1.3 juta pelanggan Bank Rakyat. Ini meliputi pembiayaan peribadi, kenderaan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta koperasi. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Rosman Muhammad berkata langkah itu mampu membantu pelanggannya yang terkesan impak COVID-19. Kita juga merencanakan kaedah-kaedah yang macam mana kita nak menaikkan pelanggan mereka agar mereka terus. Contoh, kalau saya boleh bagi contoh, kita melancarkan tabung atau peruntukan yang kita katakan BIS Cash, peruntukan sebanyak 300 juta. Ini khusus untuk usahawan-usahawan kecil, PKS kecil dan juga koperasi. Beliau berharap peruntukan itu mampu membantu 500 buah koperasi serta 2,000 usahawan-usahawan kecil. Sebelum ini, Bank Negara membenarkan pelanggan perbankan termasuk individu dan PKS menangguhkan sementara pembayaran pinjaman kepada bank bermula 1 April lalu. Berkuat kuasa hari ini, perkhidmatan Datuk Noripah Kamso sebagai pengerusi Bank Rakyat serta semua jawatan lain yang disandang termasuk pengerusi Yayasan Bank Rakyat tamat secara rasmi. Menerusi satu kenyataan, Bank Rakyat memaklumkan pelantikan pengerusi baharu bakal dimaklumkan sebaik saja semua proses pelantikan dimuktamadkan. Bank Rakyat optimis meskipun terdapat perubahan dalam kepimpinan bank, segala operasi dan hala tuju yang telah direncanakan akan diteruskan seperti biasa. Ia bagi meneruskan legasi kecemerlangan Bank Rakyat. Datuk Noripah yang juga bekas penasihat CIMB Islamik berkhidmat dengan Bank Rakyat sejak 11 Disember 2018 menggantikan Tan Sri Syukri Muhammad Saleh. Bank Rakyat menghargai jasa dan khidmat yang diberikan Datuk Noripah, terutamanya dalam mengemudi perancangan dan memimpin agenda kelestarian bank serta mendoakan yang terbaik untuk masa hadapan beliau. Baik saudara, seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Akhtar Haji Hamzah. Silakan Akhtar. Ratu berbasikal trek negara umum persaraan. Assalamualaikum, terima kasih Andy dan juga Mac. Selepas 17 tahun berkecimpung dalam arena sukan berbasikal, Ratu berbasikal trek negara Fathiah Mustafa hari ini mengumumkan persaraannya. Berita sedih itu buat peminat sukan berbasikal tanah air disampaikan melalui laman sosial Facebook dan juga Instagramnya. Atlet berusia 31 tahun ini turut mengucapkan terima kasih kepada Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN, Kementerian Belia dan Sukan KBS, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM serta Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT. Tidak dilupakan juga bekas penaja seperti CIMB, Sime Darby, Air Asia, Tumi, Nike dan Oakley yang turut memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan bakat sekaligus memastikan impiannya tercapai. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada John Beasley yang telah melatihnya selama 11 tahun. Atlet berasal dari Kuala Terengganu ini berbangga kerana pernah berada dalam pasukan sukan Olimpik negara sebanyak 2 kali iaitu 2012 dan 2016 serta diberikan peluang sebagai pembawa bendera Malaysia pada Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow, Scotland. Sepanjang kariernya, Fathiah meraih pelbagai kejayaan termasuk 2 pingat emas kejohanan lumba basikal Asia ACC, 3 pingat emas Sukan C serta pingat perak Sukan Asia.
Badan Pengelola Liga Malaysia, Malaysian Football League MFL mengikut langkah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM melakukan pengurangan gaji kaki tangan sebanyak 10 dan 20% jika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijangka berakhir 14 April ini dilanjutkan. Ia sehari selepas Badan Induk Bola Sepak itu mengumumkan akan mengurangkan gaji kaki tangannya untuk menstabilkan kewangan persatuan. Malaysian Football League MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan melalui satu kenyataan media menjelaskan keputusan sukar itu diambil sebagai langkah penjimatan pihak pengurusan kesan daripada COVID-19. Jelas beliau pengurangan gaji kaki tangannya akan dilaksanakan bermula April sehingga PKP ditarik balik. Tambahnya lagi, keputusan ini dicapai hasil mesyuarat ahli lembaga pengarah dipengerusikan Presiden Dato' Haji Hamidin Mohamad Amin dan mencapai kata sepakat daripada kaki tangan bagi memastikan MFL terus bergerak ke depan. MFL pada 16 Mac mengambil keputusan menangguhkan Liga Malaysia 2020 termasuk CIMB Liga Super, Liga Premier dan TM Piala Malaysia. Ia bagi membendung penularan pandemik COVID-19 dalam kalangan pemain dan pegawai. Turut terkesan saingan Liga Amatur Liga M3 dan M4 di bawah kelolaan Amatur Football League AFL. Pembayaran allowance latihan kepada atlet dan jurulatih di bawah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP diteruskan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata sebanyak RM600,000 diperuntukkan pada Mac dan April dalam usaha menjaga kebajikan atlet dan jurulatih di Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Bantuan itu diharap sedikit sebanyak dapat mengurangkan kegusaran 700 atlet dan 103 jurulatih di bawah MSWP dan mengekalkan motivasi jurulatih dan atlet untuk cemerlang di Kejuaraan Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-20 di Johor kelak. Tan Sri Anwar menyatakannya di Facebook Live Kementerian Wilayah Persekutuan. Bagi mengekalkan tahap kecergasan atlet sepanjang tempoh PKP ini, MSWP telah menyediakan modul yang sesuai setiap hari melalui video untuk dilaksanakan oleh atlet di rumah. Jurulatih sukan masing-masing turut menyediakan modul latihan yang bersesuaian untuk dilaksanakan oleh atlet di rumah. Status perlumbaan MotoGP Dunia 2020 Grand Prix GP Malaysia di litar antarabangsa Sepang SIC yang dijadual berlangsung November depan masih belum diputuskan. Ketua Pegawai Eksekutif CEO SIC Dato' Razlan Razali berkata, ia susulan perkembangan pandemik COVID-19 di seluruh dunia yang semakin membimbangkan sehingga menyukarkan Dorna Sports selaku promotor MotoGP dunia dalam membuat pindaan jadual perlumbaan yang terjejas. Razlan berkata hasil perbincangan bersama Dorna Sports, promotor tersebut menjangkakan untuk menyambung semula saingan musim 2020 seawal Ogos depan sekiranya penularan COVID-19 berjaya ditangani. Menurut beliau, Dorna Sports tidak menolak kemungkinan untuk memperkenalkan format 2 perlumbaan hujung minggu dengan bertujuan mengurangkan tempoh masa bagi melengkapkan keseluruhan perlumbaan musim ini sekiranya ia disambung pada Ogos. 3 perlumbaan pertama MotoGP musim 2020 iaitu GP Qatar, GP Spanyol dan GP Perancis terpaksa ditangguhkan susulan penularan COVID-19. Dalam pada itu, Razlan mengakui penambahan kes jangkitan COVID-19 di peringkat global serta penangguhan beberapa siri perlumbaan pada awal musim menjejaskan penjualan tiket GP Malaysia yang sebelum ini mendapat sambutan menggalakkan saban tahun. Katanya tiada penjualan tiket langsung sejak isu COVID-19 tetapi beliau yakin keadaan akan bertambah baik. Sementara itu, Razlan yang juga merupakan prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT berkata barisan penaja masih bersama pasukan dalam tempoh sukar ini. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita teruskan berita perdana dengan segmen Hashtag.
Tidak ambil endah, malah mengejek amaran pihak berkuasa mengenai COVID-19. Seorang gadis di Amerika Syarikat kini disahkan dijangkiti virus tersebut. Aileen Tate dikatakan tidak menghiraukan amaran penjarakan sosial, malah amat yakin tidak akan dijangkiti virus berkenaan. Dengan nada kesal, dia memohon agar bersikap ihsan kerana virus tersebut amat berisiko membahayakan orang sekeliling. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan diisytiharkan di beberapa buah negara, jualan dalam talian menjadi platform popular buat penduduk. Namun, adakah barangan tersebut dijamin kebersihannya? Seorang pelanggan Amazon memuat naik satu video penghantar barang bertindak meludah ke atas satu pakej bungkusan. Rakaman CCTV yang dimuat naik di Twitter itu menjadi tular dan menimbulkan kemarahan netizen kerana melakukan perbuatan tersebut tatkala orang ramai amat berhati-hati dengan penularan pandemik COVID-19. Akibat meludah, seorang anggota polis yang menahannya kerana memandu melebihi had laju dibenarkan, seorang wanita ditahan polis. Kejadian berlaku di selatan Sydney, Australia. Semasa ditahan, wanita berusia 25 tahun itu mendakwa dalam perjalanan ke hospital bagi menjalani saringan COVID-19. Berang dengan penahanannya, dia bertindak meludah anggota polis yang menahannya. Selain memandu melebihi had laju, wanita itu juga dikesan melanggar beberapa kesalahan lain termasuk lampu isyarat merah. Saudara, baru-baru ini kejadian tidak diingini menimpa penyanyi ekspedisi Ali, 52 tahun, menyebabkan bahagian tangan dan mukanya melecur 30% selepas disambar api. Kejadian berlaku pada 26 Mac lalu ketika Ali sedang membakar sampah menggunakan petrol di belakang rumahnya di Kampung Rantau Panjang, Klang. Kejadian itu sedikit sebanyak menjejaskan rutin harian Muhammad Ali Ismail ditambah kekangan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini. Bagi mengurangkan beban ditanggung, Adun Sementara Dr. Daroyah Alwi hadir menyerahkan bantuan selain berjanji akan membantu Ali mendapatkan bantuan Lembaga Zakat Selangor termasuk untuk kegunaan rawatan perubatan. Turut sama membantu konsortium Irama dan Musikal Malaysia dengan mewujudkan tabung kecemasan kemalangan penggiat seni muzik. Ali juga kecewa kerana ada pihak mendakwa dia dimasukkan ke hospital akibat positif COVID-19. Kononnya dia antara jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan ijtima di Masjid Seri Petaling. Bagi orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan, boleh dibuat melalui akaun bank tertera. Yakin dengan kemampuan komposer dan penyanyi muda berkarya dalam aliran muzik semasa, peluang untuk mereka harus dibuka seluas-luasnya, termasuk menerusi aplikasi penstreaman muzik Joox. Atas keyakinan itu, komposer hebat Faizal Tahir yang berpengalaman hampir 14 tahun dalam industri muzik tanah air sedia untuk bekerjasama menjayakan peluang yang ada. Faizal Tahir ketika ditemui baru-baru ini nyata teruja untuk bekerjasama dengan komposer dan penyanyi muda kerana ide-ide baru diketengahkan mereka amat bersesuaian dengan aliran muzik masa kini. Saya percaya dengan projek ini dan saya memberi saya punya komitmen kepada projek ini sebab saya, kalau boleh saya nak terlibat dengan membentuk generasi baru ni lah, industri muzik yang akan datang ni kan. Sebab kita sampai satu masa kita hanya mampu share dan juga memberi nasihat apa semua. So kalau boleh kita nak involve lah dengan generasi baru ni. Ya. Antara penyanyi terlibat dalam kolaborasi projek Joox itu termasuklah Dayan Nur Faiza, Sofia Liana dan kumpulan hip-hop FML. Jelas Faizal, muzik juga memainkan peranan penting dalam mendidik komuniti positif. Bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh ataupun dipandang rendah sebenarnya oleh sesebuah society ataupun komuniti. Sebab muzik ni kita kena faham memainkan peranan yang sangat besar dan boleh membentuk peribadi seseorang, boleh membentuk generasi. Kadang-kadang kita tengok orang buat sesuatu yang tak elok,
juga boleh dikaitkan dengan muzik. Bila kita tengok orang buat benda yang baik juga boleh dikaitkan dengan muzik, sebab orang mahukan muzik. So kenapa kita tidak mengambil peluang itu, orang-orang seperti saya mengambil peluang itu untuk memberikan benda-benda yang baik dalam industri muzik ni. Joox menawarkan kebolehan untuk para pengguna mendengar lagu secara percuma dengan sokongan data selain turut menawarkan langganan premium. Pelantun lagu Donde, Andi Bernade mengambil inisiatif sendiri turun padang dengan menyumbang tenaga menjadi sukarelawan bersama Agensi Kemanusiaan Malaysia Relief Agency MRA. Khidmat masyarakat ini bertujuan membantu golongan terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menerusi perkongsian di laman Instagram MRA, Andi antara salah seorang sukarelawan membantu membungkus makanan. Andi turut menghiburkan sukarelawan lain dengan telatahnya yang ceria dan bertenaga. Anak kelahiran Sabah ini juga mengajak semua pihak melupakan status mereka dan bersama-sama bergandingan membantu memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Jika tidak mampu menyumbang dari segi kewangan, kita boleh membantu dengan mengikut saranan kerajaan, duduk di rumah, sebarkan aura positif serta hentikan penyebaran berita palsu. Baik, selain Andi, pelantun lagu Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia, siapa lagi kalau bukan Deja Moss turut tidak ketinggalan membantu golongan yang memerlukan. Menerusi projek amal iaitu tabung infak RM3 COVID, Deja bersama kembara Amal Ventures terpanggil untuk membantu mereka yang terhimpit dengan situasi semasa susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hasil sumbangan tersebut akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan termasuk ibu tunggal, asnaf dan petugas barisan hadapan. Deja Moss yang ditemui Bidiva selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri pagi tadi menyifatkan program amal ini adalah masa yang tepat membuat dirinya membantu masyarakat yang selama ini banyak menyokong kerja seninya. Sebagai selebriti, kita ada voice sebab selama ni community iaitu kata orang peminat kita yang tolong kita, netizen yang tolong kita mempromosikan diri kita. Kalau tak ada mereka, tak ada peminat, siapalah kita. So sekarang this is the right time for kita untuk tolong dia orang pula. Sesiapa yang perlukan bantuan, sila berhubung kepada Kembara Amal Venture, pergi ke FB ataupun IG kita. Kita ada nombor kat situ, you boleh call at any time, text your number ataupun kita boleh call you balik. Kita bukan boleh bagi barang kering aja, kita boleh bagi insya-Allah duit. Kalau infak tu banyak, derma tu banyak, kita boleh bagi duit sekali. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Sabtu 4 April. Selaras Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Ya, saya Indira Zahra Hadian. Assalamualaikum. Dan saya Margaret Gambang. Salam sejahtera.